warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap para alim ulama, para asatizah, para masyayikh, ahli a'immah yang berada di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan iaitu Serambi Ilmu Online dengan pengajian kitab tasawuf iaitu kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita berharap dengan istiqamah meneruskan pengajian ini dengan harapan insya-Allah kita dapat menghatamkannya dan beralih dengan kitab-kitab yang besar lainnya dengan harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana di bulan yang mulia ini iaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kita mendapatkan syafaat uzma beliau di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekarang kita masuk pada muka surat 300 cetakan Galeri Ilmu dengan kitab Hidayatus Salikin, yang mana kita berada pada hadis dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda baginda, "Lau ya'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu adama lama akaltum minha samna." Maksud dia apa? Jikalau tahu binatang daripada mati seperti yang mengetahui akan dia oleh anak Adam, okay, nescaya tiada memakan kamu daripadanya akan minyak. Itu maksud dia. Jadi bila dah tahu macam nak mati tu, kan tak ambil lah benda dia macam itulah lebih kurang. So hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman seperti yang telah ditakhrij oleh Al-Imam Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi. Maka dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lebih kurang macam itulah. Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada'i ahadun?" Qala na'am, man dzakara al-mauta fi yaumi wa lailati wa ishrina marratan. Jadi bermaksud, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu, wahai Rasulullah, adakah dibangkitkan serta syuhada? Jadi yang siapa, adakah orang yang bangkit, bangun, bangkit, yuhsyaru, dibangkitkan. Yuhsyaru itu dibangkitkan bersama dengan para syuhada yang mati syahid. Ini bersama dengan para syuhada yang mati syahid. Lebih lagi kalau di kalangan perempuan, jarang dari mereka itu yang ikut berjihad fisabilillah, maka peluang syuhada itu mungkin akan tipis. Maka dijawab ni, adakah dibangkitkan serta syuhada pada hari kiamat akan seseorang? Maka sabdanya iaitu sabda dan jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahkan iaitu seorang yang menyebut akan mati di dalam sehari semalam 20 kali. Jadi orang yang dia sentiasa ingat kematian. Dia tahu bila-bila dia akan mati. Dia ingat kematian. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia selalu mengingat bahawa dia sampai suatu saat akan dijemput. Itu dia ingat. Dia letak dalam jiwa dia, dalam diri dia, dalam itikad dia. Ishrina, sebanyak 20 kali. Iaitu apa? Fil yaumi wa lailati, pada siang dan malam. Jadi siang dan malam diingat kematian. Siang dan malam diingat kematian. Siang dan malam diingat kematian. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Pada bila-bila masa, pada bila-bila waktu, kita ini boleh dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat maut boleh datang, menyeru dan mengambil kita, nyawa kita. Pada bila-bila masa. Maka
Zikrul mauti, mengingat kematian akan menjagakan kita, akan membuatkan kita sedar, akan menyebabkan kita tidak lalai dengan perbuatan yang lara. Tidak. Kita akan ingat Allah SWT. Apabila ada maksiat, na'udzubillah min zalik, kita menjauh daripada maksiat. Apabila diuji dengan godaan-godaan keduniaan, harta dan lain-lain, kita akan astagfirullah. Orang banyak harta, dia tak cari harta dah Ustaz. Ya, dia banyak harta, tapi dia ingat tak kena bayar zakat? Dia ingat tak dia kena bayar zakat? Bayar zakat tu wajib bagi dia. Orang yang ada harta tapi cinta harta, dia kedekut dah nak bayar zakat. Sebab apa? Bila zakat tu keluar, dia akan rugilah bagi dia. Ibarat dia lah orang kaya kedekut ni, nak bagi sedekah pun, jangan harap. Kalau bagi pun, mungkin kerana terpaksa dan lain-lain. Ini. Jadi ini menunjukkan bahawa zikrul mauti, cuba dia ingat akan kematian. Saya mungkin akan mati sekejap lagi. Kalau saya mati, bukannya harta yang banyak ni boleh saya bawa masuk dalam kubur. Betul ke tidak? Tak boleh. Tak boleh bawa masuk dalam kubur. Kalau bawa masuk pun orang korek dah gone dah. So, janganlah kita pergi tanam emas ke apa ke. Itu nama dia pembaziran. Yang kaya 300, 400, 500 tahun yang akan datang, dia pergi korek kubur kita, dia jumpa emas, dia yang dapat. Kita tak dapat. Waris tak dapat. Kita tak dapat. Habis. Sebab kita dah mati. Misalan dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, orang yang mengingat mati bahawa dia tahu harta-harta dia ini akan pergi beralih kepada kekuasaan orang yang lain. Sama ada anaknya ke, isterinya ke, atau saudaranya ke, dan lain-lain sesuai dengan pembahagian faraid. Sesuai dengan pembahagian faraid, pembahagian pewarisan di dalam Islam yang juga ia adalah fardu. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Berarti kita kena ingat mati, kita jangan sayang harta. Waktunya nak zakat, bayar zakat. Jangan kedekut. Ni bayar zakat dengan harapan insya-Allah dengan mereka mendapat zakat, orang-orang yang asnaf ini mendapat zakat, membuatkan mereka tambah rajin dalam beribadah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadis ini rawahu, yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Awsati, di dalam kitab Awsat. Ini juga boleh rujuk takhrij dia di dalam kitab Al-Ittihaf atau Ittihafus Sadatil Al-Muttaqin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, kafa bil mauti wa'idhan. Masya-Allah. Kalam ini, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini boleh diibaratkan seperti permata yang menguatkan iman kita, mengukuhkan ibadah kita. Kafa bil mauti wa'idhan. Makna dia apa? Memadalah dengan mati itu pengajaran dan penjagaan. Hadis riwayat Imam Tabrani, Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dan menurut Zainuddin Al-Iraqi dhaif. Walaupun dia dhaif, cuba kita fahami apa yang dimaksud dengan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif itu adalah hadis yang lemah. Berarti apa? Di dalam sanadnya ada beberapa kecacatan sehingga dia tidak boleh sampai pada derajat yang sahih. Secara thubut dia, secara wurud dia, secara sampai kepada kitanya itu tidak dapat dipastikan secara pasti dan sahih. Dia dipanggil dengan dhaif, lemah. Akan tetapi ulama berpendapat bahawa hadis yang dhaif ini boleh dijadikan fadailul a'mal selagi dia tidak digunakan untuk mencipta hukum. Maksudnya tidak melanggar perkara-perkara yang sabit secara pasti. Maka di dalam mengingat kematian dengan makna kafa bil mauti wa'idhan, memadalah dengan mati itu pengajaran dan penjagaan, dengan sabda seperti ini kita cuba tepuk dada tanya selera, makna dia sesuai tak dengan syariat itu sendiri? Maka jawapannya jelas sesuai tuan-tuan dan puan-puan. Kerana memang kita disuruh untuk mengingat kematian. Dalil-dalil yang sahih kan telah disebutkan banyak pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di mana kita disuruh untuk zikrul maut.
Zikrul maut, mengingat kematian. Supaya kita takut gerun, takut amal kita tak cukup. Berarti hadis yang lemah ini mendukung dalil-dalil yang sahih. Dan memang dituntut di dalam Islam untuk zikrul maut. Untuk mengingatkan kematian. Bahawa kita kalau dah sampai waktunya, we are gone. Kita kan gigi gone. Tak bawa harta dah. Kecuali kita bawa amalan kita yang kita tinggalkan ni. Kita meninggalkan legasi zakat. Meninggalkan legasi wakaf. Sebab itu saya kata, kita kat Malaysia kena rajin wakaf, tuan-tuan. Rajin wakaf. Kalau tuan-tuan tahu di Turki, Masya Allah, tanah wakaf paling banyak. Paling banyak. Sampai kerajaan sekular Ataturk yang jatuhkan Daulah Uthmaniyah sendiri tidak mampu untuk menggunakan atau mengambil dan merubah tanah wakaf. Ini kita kena faham. Banyak sekali. Sampai hari ini. Wakaf. Dan masih ada yang mewakafkan tanah mereka untuk madrasah, untuk sekolah, untuk surau, untuk masjid, untuk pusat pendidikan, pusat, kalau dulu tu mewakafkan untuk pusat ketenteraan, wakafkan untuk pusat mengumpulkan harta, untuk wakafkan untuk ekonomi, wakafkan untuk hospital, wakafkan untuk kereta api. Jadi Daulah Uthmaniyah pernah membeli tanah, walaupun tu tanah dia. Daulah Uthmaniyah dari mula Istanbul turun sampai ke Damaskus, turun railway tu kan, turun Damaskus, turun Palestin, turun sampailah ke Madinah. Dipanggil line Hijaz, garisan Hijaz. Jadi kereta api untuk memudahkan dari penduduk dari Istanbul tu lalu bandar-bandar besar ni semua untuk pergi haji dan umrah tu mudah. Sampai ke Madinah. Nanti kat Madinah nak pergi Mekah tu, itu naik unta lah. Zaman dulu naik kenderaan unta atau kuda dan lain-lain. Kerana di situ, di setiap antara Madinah nak ke Mekah tu, memang ada banyak telaga-telaga, tempat pos-pos berhenti orang yang melakukan hijaz, orang melakukan hujaj ni, orang melakukan haji atau umrah ni, dia ada pos-pos dia. Di mana semua kat situ dipegang oleh kabilah-kabilah tertentu. Di mana kalau berhenti ni, nanti dia minum air kat situ, minta izin, dia boleh beli air, dia minum. Contoh dia, duduk situ, makan kat situ. Akan menjadi untuk generate income bagi kabilah-kabilah yang menjaga jalan tersebut. Lebih kurang macam itulah. Ini Daulah Uthmaniyah ada. So, railway itu sendiri wakaf. Wakaf untuk umat Islam. Bukan hanya untuk golongan Turki. Dia akan lalu di kabilah-kabilah Islam lainnya. Daripada umat-umat Islam dari berbagai kabilah, berbagai ras, nasional dan lain-lain. Itu semua akan lalu di situ. Akan turun. Ini adalah wakaf. Jangan kita pada hari ini, kita dah lupakan wakaf. Tidak. Kita kena hidupkan wakaf lagi. Tetap teruskan wakaf. Wakaf pusat pendidikan agama, wakaf pondok, wakaf madrasah, wakaf untuk masjid, wakaf untuk hospital. Hospital pun boleh wakaf. Kenapa tak boleh? Memang dulu hatta di Fes, kalau pergi ke Fes, bandar Fes, hospital pertama di Fes, dibina seawal dibinanya bandar Fes, ada satu hospital, nama dia bukan Mustashfa pada waktu itu. Pada itu dipanggil Barmista. Lebih kurang itu, Barmista, lebih kurang macam itu. Saya nak sebut susah. Tapi dia diambil dari bahasa Parsi. Kerana apa? Kerana ilmu perubatan di Fes pada waktu itu diambil daripada Parsi, Persian, iaitu Al-Imam Ibn Sina, Ar-Rais Ibn Sina dipanggil, yang mana dia telah menerjemahkan kitab-kitab perubatan dan juga dia menambahkan perbahasan-perbahasan di dalam kitabnya Asy-Syifa dan Al-Qanun fit Tibb. Canon Medicine kalau diterjemahkan bahasa Inggeris, Canon Medicine. Dalam bahasa Arab, Al-Qanun fit Tibb, dan kitab Asy-Syifa, Healing, The Book of Healing. Ini dia tuan-tuan. Yang mana ilmu itu diajarkan, diringkaskan, dinazamkan, diterjemahkan, dan lain-lain. Berada di Ibn Rushd Al-Hafid, mensyarahkan bait-bait ilmu perubatan tersebut.
Dan ini semua ada, dia orang praktikkan benda tu di bar mista tu. Jadi kalau orang sakit pergi ke situ untuk mendapat rawatan, lalu diubat dan lain-lain. Ini dia tuan-tuan. Sampai sekarang wakaf itu masih ada. Masih ada wakaf, dan kerana kecil lah, of course lah, di Fes dah ada hospital yang besar-besar dengan liftnya, dengan wardnya, dengan ICU-nya, dengan segala bilik bedahnya, operation roomnya, dan kliniknya penuh. Itu ada di Bandar Fes. Maka yang Barmista yang lama tu, wakaf itu, dia tak boleh hancurkan. Dia tak boleh aku nak buat lah, aku robohkan, jom kita buat kedai lah, kita buat mall lah. Tak boleh. Tak boleh kerana itu wakaf. Maka terbiar macam tu, tapi dia menjadi khizanah, turas, heritage. Dikekalkan seperti itu, biar setiap orang yang datang tahu bahawa ternyata tamadun tamadun umat Islam di Bandar Fes, di Maghribi, sejak awal dibinanya bandar tersebut, sudah ada yang bernama dengan Barmista tadi sebagai tempat untuk sebagai rumah, sebagai hospital bagi penduduk Fes pada ketika itu. Ini dia. Inilah pentingnya kenapa kita perlu kepada maut. Al-maut ini kafa bil mauti wa'idhan. Memadalah dengan mati itu pengajaran dan penjagaan. Kerana apa? Bila kita ingat bahawa kita akan mati, kita akan tahu bahawa apa yang kita boleh dapat. Apa bahagian yang kita boleh dapat di dunia ini? Tak ada. Semuanya akan kita tinggalkan. Rumah kita akan tinggalkan. Harta kita akan tinggalkan. Kemewahan kita akan tinggalkan. Nama kita akan tinggalkan, tuan-tuan. Nama kita bawa sampai mati. Betul. Maksud dia apa? Kalau kita ada pangkat duniawi, tak kisahlah Tan Sri, Datuk Seri, Seri-Seri, semua ni, bila kita meninggal, pakai pakaian putih juga, kain kafan. Tak adalah nak pakai baju Armani ke, baju Versace ke, baju mahal ke, dengan kehalusan seperti ini, dengan kelembutan seperti ini. Tak ada. Pakai kain kafan putih yang sama satu dengan yang lain, semua sama sahaja. Kain kafan saya mahal, Ustaz. Kenapa mahal? Setengah sutera. Pakailah. Tak ada untungnya. Tambah susah. Anak pun duk fikir daripada aku beli kain mahal, lebih aku beli kain putih murah. Kain kasar putih tu. Kan? Duit boleh masuk dalam poket. Itu contoh dia. Na'udzubillah min dzalik. Saya nak bagi contoh bahawa kita apabila sudah sampai waktunya nak masuk kubur, maka tak ada benda yang boleh kita bawa kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, yang saya dah syarahkan. Yang kedua, doa anak, sedekahun jariyatun, sedekah jariah yang terus menerus. Dan yang ketiga, doa orang yang soleh. Doa orang-orang yang anak yang soleh. Kita didik anak kita dengan betul, kita didik anak kita dengan benar, dengan semangat yang benar, kita drill dia, kita ajar dia agama dengan baik sehingga dia memiliki akhlak yang mulia, dia kuat berpegang dengan syariat, menjaga solat 5 waktu, menghormati ibu bapa. Kita didik mereka. Maka apabila kita dah meninggal, dia pun menyayangi kita, dia tahu kalau tidak dengan didikan didikan ibuku, bapaku, tidak akan aku berada di dalam keadaan seperti ini. Maka dia panjatkan tangan dia dan berdoa kepada Allah, Allahumma ghafirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Allah, ampunilah diriku, kedua ibu bapaku, dan sekalian orang Muslim. Doa ini setiap hari 5 kali anak itu doa. Alhamdulillah. Syukur dah. 1 kali jadi doa sehari, okeylah, bolehlah. Tapi kan dia solat 5 waktu. Kalau solat 5 waktu tu, habis solat tu dia doa, Allahumma firli wali walidayya. Itu dah cukup dah. Itu dah sangat, kita dah bahagia ada anak doakan kita. Sebab apa? Kita tahu kita tidak akan luput daripada dosa.
Jadi ada anak yang setelah kita tinggalkan mereka, setelah kita mati, anak istiqamah doa. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah ibu bapaku. Allah, ini adalah kenikmatan yang paling besar. Berapa banyak anak pada hari ini, jangankan mak bapak dah meninggal, dia orang nak doakan mak bapak dia. Yang ada apa? Mungkin solat pun kadang ada yang tak jaga. Kan? Itu masalah. Berarti didikan ibu bapa kepada anak tersebut kurang benar. Kerana apa? Dia solat pun ditinggal. Na'udzubillah min zalik. Ini kita kena jaga betul-betul. Didik anak kita. Solat 5 waktu istiqamah. Jangan tinggal. Kena didik. Kena paksa. Kena latih. Dari kecil. Dari kecil. Subuh bangun. Solat subuh. Pukul 6 bangun dah. Solat subuh. Subuh. Sekarang 5. 50 something. Kan? So pukul 6 tu dah tinggal tahajud lah. Tapi okeylah. Budak-budak kecil lagi. Tak apa. Yang penting dia solat subuh. Solat subuh. Ini contohnya. Dan solat-solat yang lain. Bukan hanya subuh saja. 5 waktu wajib. Ini kita kena didik. Lepas tu kita ajar dia. Jangan terus dah solat 5 waktu pun dah bersyukur Ustaz. Ya. Kalau boleh jangan hanya solat 5 waktu. Jangan lupa wirid. Dalam wirid tu nanti dia doa. Awal-awal setelah salam, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu lengkap dah tu. Allahumma ighfirli. Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku. Wa li jami'il muslimin dan seluruh umat Islam. Sama ada yang masih hidup ataupun telah mati. Macam tu doa. Itu doa lengkap. Alhamdulillah, setiap kali solat, at least dia boleh beristighfar macam tu. Na'udzubillah min zalik, kalau ada anak kita yang memang tak nak doakan mak bapak dia. Tak nak doa, bid'ah, Rasul tak buat, tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kita nak anak-anak kita mendoakan kita. Ni hadis sahih ni. Hadis sahih. Waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Berarti ini kita nak lahirkan anak soleh yang mendoakan kepada kita. Lebih syukur lagi. Dia bukan hanya mendoakan astaghfirullahalazim li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lepas 3 kali dia baca subhanallah 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 subhanallah. Lepas tu dia baca alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar. Lepas fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia dah berzikir. Lepas habis zikir pun dia berdoa. Lepas dia doa Allahumma uhdi sana'an wa qira'atan. Aku menghadiahkan pujian dan juga bacaan Al-Quran ini, Fatihah ini. Ila walidi, kepada kedua ibu bapaku. Dihadiahkan bacaan tersebut. Dihadiahkan kepada ibu bapanya setiap hari 5 kali. Masya Allah. Bahagia kita duduk dekat dalam kubur tu. Bahagia. Jangan pula nanti kata, mana boleh, tak boleh nak baca, nak hadiah-hadiahkan bacaan ni. Ini kita dah bahas. Ulama' dah bahas. Banyak kitab yang dah bahas bahawa sampainya amalan orang yang hidup kepada orang yang mati. Ini dah banyak kitab, bukan sedikit tuan-tuan. Berkitab-kitab. Banyak ulama' dah karang. Jadi jangan mudah kena tipu. Ni Rasul tak buat, terus tak boleh buat. Tidak. Ini semua maksur, semuanya ada perbahasan dia, ada hujah dia. Ada perbahasannya yang sudah dimaksurkan, yang sudah disampaikan kepada kita melalui ulama'-ulama'. Maksud dia. Jadi ulama'-ulama' dah ajarkan kita hujah-hujah dia apa. Jadi kita nak ada anak seperti ini. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah dengan mati ini sebagai bernasihat bagi diri kita untuk kita ingat apa nasib kita. Dan sabda Nabi SAW lagi, taraktu bainakum wa'idhaini samitan wa natiqan fasamitul mautu wa natiqul qur'anu. Hadis ini seperti yang termaktub dalam Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Jadi disebut di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Al-Imam Al-Ghazali
rahimahullah. Jadi seperti yang disebut dalam kitab ni bahawa dia merujuk kepada kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali. Apa maksud dia? Maksudnya aku tinggalkan antara kamu itu dua pengajaran. Jadi aku tinggalkan Rasulullah SAW meninggalkan antara kamu itu dua pengajaran dan penjagaan. Dua benda yang pengajaran dan penjagaan yang mengingatkan akan kamu. Dia akan mengingatkan kepada kita. Pertama yang diam, fasamitu al-mautu, samitan wa natiqan. Pertama ada yang diam, kedua yang berkata-kata. Ada yang diam, ada yang natiq yang berkata-kata. Fasamitu al-mautu, maka yang diam itu iaitu mati. Jadi dia tak payah cakap. Samit diam. Diam ni tak bukan nak sebut dia mati tu macam nak sebut. Itu lebih kurang situlah. Lebih kurang macam tu pemahaman dia, maksud dia tuan-tuan dan puan-puan. Berarti maksud dia apa? Maka yang diam itu mati, iaitu mati. Dan ini sebagai wa'iz, sebagai peringat kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Apabila melihat ada orang nak buat rasuah ni, na'udzubillah min zalik, nak berrasuah. Tolong Syekh, minta luluskan ni. Anak-anak tolong minta, jangan risau. Ni hadiah. Bahasa hadiah. Tapi gravity tu apa? Gravity tu gratification kalau bahasa Inggeris dia gratifikasi, itu adalah rasuah. Rasuah. Jadi contohlah kalau kita tak ada jawatan tersebut. Kira-kira dia nak bagi ke? Tak ada, dia niat bagi, dia niat telus ikhlas, sedekah. Sedekah ya. Lepas dah dapat, lepas tu dia minta lah. Projek ni kena lulus. Apa ni kena dapat. Ini rasuah nama dia. Tak kisahlah bagi nama sedekah ke, bagi nama hadiah ke, bagi nama apa, itu namanya rasuah. Nak kena macam ni tu nama dia rasuah, haram. So kita ingat kalau kita ambil tu la'anallahu rashi wal murtashi. Allah SWT melaknat orang yang memberi merasuah dan yang menerima rasuah. Jelas hadis tersebut. La'anallahu rashi wal murtashi. Ini. Jadi ingat. Bila diingat mati. Kalau aku mati ni, apa aku nak buat ni? Dahlah harta ni, harta haram. Lalu pula aku ambil dengan tangan dengan niat yang haram. Dah jadi darah daging aku yang haram. Patutlah aku ni hafal tak boleh, baca susah, belajar ini susah. Hati tak terbuka sebab benda haram dalam diri aku. Dia ingat, kalau aku mati, macam mana aku nak bersihkan dosa aku? Terus dia menjauhi, astaghfirullahalazim, hadhihi rashwah, la. Ini adalah rasuah, tak boleh, haram. Dia kata, ini tak boleh. Ini melanggar undang-undang. Bukannya melanggar undang-undang, melanggar agama. Melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Dia menjauhi dari perkara tersebut. Ini dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, samit fasamitu al-maut. Maut itu mengingatkan kita. Wannatiqul Qur'anu. Dan yang bertutur itu iaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Bila kita baca jelas. Jelas ayat-ayat menjelaskan bahayanya mencuri, bahayanya merompak, bahayanya menipu, bahaya semua tu ada dalam Al-Quran. Ini semua mengambil hak bil batil. Mengambil hak orang lain bil batil dengan kebatilan. Termasuk dia rasuah. Tak boleh. Ini kita kena bersihkan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bersihkan diri kita. Jelas di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ini disebut oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ghazali berkata lagi, walil arifi fi dzikril mauti faidatani. Jadi bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, jadi orang sufi yang sampai pada derajat kesufian yang tinggi, dipanggil al-arif billah, seperti Syekh Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, dia menyebutkan di dalam kitabnya, ada satu kitab dia dalam ilmu tasawuf yang agak tinggi, dia mengatakan bahawa iaitu Al-Imam Syekh Yusuf Al-Maqasari, ulama besar di alam Melayu daripada Makassar, Sulawesi Selebes. Syekh Yusuf Al-Maqasari Al-Arif Billah. Disebut Al-Arif Billah Syekh Yusuf
Al-Jawi mu'asiruna, yang hidup sezaman dengan Imam atau Habib Abdullah Al-Haddad. Itu dia tuan-tuan. Jadi Masya Allah, Kutubul Irsyad. Kita panggil Habib Abdullah Al-Haddad itu sebagai Kutubul Irsyad. Kutub di dalam Irsyad. Wali kutub lah. Lepas tu jangan pula kata, Musab mana ada wali-wali ni? Wali-wali ni sesat, tak ada lah. Siapa kata? Imam Suyuti mengarang kitab nama dia Akhbaru Ad-Dal, khabar yang menunjukkan tentang wujudnya wali abdal, wan nujaba, wal autad, wal abdal, wa ghairi dzalik. Itu. Derajat-derajat kewalian dia dah sebut lengkap dah. Jadi ini kata-kata Imam Ghazali, walil arif, orang yang arif billah, fi dzikril mauti, dalam berzikir atau mengingat kematian, itu faidatan, ada dua faedah tuan-tuan. Jadi ada dua faedah mengingat kematian. Pertama, ahaduhuma an-nafratu anid dunya. Yang pertama adalah nafrah daripada dunia. Iaitu apa? Iaitu pertama, lari hati daripada suka kepada dunia. Ini penting. Jadi menyebabkan kita ni tak suka dunia sebab apa? Sebab kita ingat mati. Yelah macam tadilah. Kalau dia mati, siapa yang nak bawa harta dia? Siapa yang nak urus? Dia dah tak fikirlah. Betul, kalau dua tua-tua tu, kita jangan duk sibuk kejar dunia lagi, cari bisnes nak bilioner, dah bilioner nak bilioner lagi. Semakin banyak harta ni beban dia semakin besar tuan-tuan. Ya ke Ustaz? Bukan best ke? Kalau ada harta yang tidak dibayar zakat, macam mana? Ada harta, dia banyak harta. Harta dia 1 bilion. Tapi dia bayar zakat, bayar tertinggi di Selangor, tertinggi. Kenapa? Ditanya. Entah bayar zakat setahun berapa? Saya bayar 1 juta ringgit. Harta entah berapa banyak? 1 bilion. Cukup ke tu? 1 bilion bayar 1 juta setahun. Cukup ke tak cukup? Syekh, 1 juta ni banyak dah Syekh. Tak ada dekat Selangor ni yang bayar 1 juta. Tak ada. Anak seorang ni. Contoh dia. Jadi anak tinggi. Syukurlah anak nak bayar. Dia kata tak bayar tak apa pun. Dia kata macam tu. Astaghfirullahaladzim. Pertama, zakat ini wajib. Yang kedua, harta tu berbilion. Bayar 1 juta. Berapa? Orang ni ikut percentage 2.5. Kira 1 bilion tu berapa juta? Berapa kira? Itu maksud dia tuan-tuan. Kena kira. Kena kira berapa juta. Itulah yang kena bayar. Bukan kata, saya dah bayar. Bayar tak apalah. Banyak dah ni. Takkanlah bayar 1 juta sikit kot. Banyak dah ni. 1 juta kot. Orang boleh beli rumah. Itu dia fikir. Orang keluarkan 2.5%. 2.5%. Itu yang kena keluarkan. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia ingatkan kepada apa? Nafratu anid dunia. Untuk lari daripada suka keduniaan. Sangat penting. Wal ukhra asyauqu ilal akhirati. Yang kedua atau yang lain adalah gemar kepada akhirat. Rindu kepada akhirat. Dia nak terjun dalam akhirat. Dia nak bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dia dah ingat mati, kalau aku mati ni, apa dunia aku boleh bawa? Tak ada benda. Taubat, astagfirullahaladzim. Tapi kalau aku mati alhamdulillah, cepatlah aku bersama para awliya-Nya. Aku nak amal banyak-banyak kerana aku nak bersama para awliya-Nya. Aku nak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik umat. Maka akhirnya dia pun beramal, berzikir, baca Quran, baca hizib, baca solawat, baca dalil khairat. Semua dia baca. Dia baca, dia amalkan sepenuhnya. Ila wasyauqu ilal akhirati. Ini disebut oleh ulama asyauqu ilal akhirati. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lam annal arifa al-kamila al-mustamirra bi dzikrillahi ta'ala mustaghnin an dzikril mauti bal haluhu al-fana'u fit tauhidi la iltifata lahu ila madin wala mustaqbalin
wala ila halin bihaisu annahu halun huwa ibnu waqtihi. Masya Allah. Maksudnya, ketahui olehmu bahawasanya orang yang arif, yang kamil, kita panggil dengan insan kamil. Kenapa insan kamil? Apabila seseorang manusia itu dengan mengetahui anfusahum, mengetahui diri mereka bahawa we are nothing, we are nothing, we have no, kita ini tidak ada makanah melainkan amal ibadah kita, melainkan akhlak mulia kita, melainkan kita buat dengan penuh sungguh-sungguh demi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini dia akan solat dan ibadah penuh dengan kesabaran, penuh dengan sifat-sifat mahmudah. Ini dipanggil insan kamil, a perfect man. Ketahui olehmu bahawasanya orang yang arif, yang insan, yang kamil, iaitu insan kamil, yang melazimkan dengan zikrullah ta'ala, yang sentiasa berzikir Allah, 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 Allah. Dia ingat mati. Oh, besok nanti kena buat sekarang habis. Takut nanti dah tak boleh zikir. Takut nanti bedridden. Aku kena banyak berzikir. Itu contoh dia. Yang melazimkan dengan zikrullah ta'ala, iaitu terkaya dia daripada menyebut akan mati. Terkaya dia. Jadi dia tak berhajat. Tetapi halnya itu fana dalam tauhid. Dia justru tenggelam dalam tauhid. La ilaha illallah. Ini imam siapa? Imam Ghazali, tuan-tuan. Al-Imam Al-Ghazali. Sebab itu penting. Kalau kita mengkaji Imam Ghazali ni, kita kena faham betul-betul. Baca kitab dia. Ta'ala itu terkaya daripada menyebut akan mati. Tapi halnya itu fana dalam tauhid. Tiada berpaling hatinya kepada yang telah lalu dan yang lagi akan datang. Jadi hati dia tak berpaling kepada yang lalu dan yang akan datang. Dan tiada kepada hal daripadanya bahawa sekira-kira ia hal itu, tetapi iaitu ibnu waqtihi, iaitu tiada berpaling hatinya kepada sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya semata-mata dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Itu. Ini adalah kata-kata Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang zikrul maut di kalangan para anbiya-nya, dia dah tak kisah dah dengan nyawa ni, kerana bagi dia nak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala segera. Okey, hadirin wal hadirat awizakumullah. Sekarang kita masuk kepada bab ke-6 pada menyatakan fadilat zikir dan adab dan kaifiatnya. Jadi ini penting kerana di dalam ilmu tasawuf, kalau kita dah tahu betapa pentingnya kita untuk benar-benar, iaitu beramal, kita benar-benar terjun dan tenggelam dalam berzikir kepada Allah SWT, untuk kita benar-benar mengetahui bahawa penting bagi kita ini untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjauhi daripada segala larangannya, untuk menjauhi daripada untuk mendekat, untuk melakukan segala perintahnya, maka perlu kepada yang dipanggil dengan zikir. Jadi kena banyak berzikir. Zikir ini akan mengingat kita. Nama pun zikir. Zikir itu adalah ingat. Boleh sebut pun boleh. Tazkir itu mengingatkan. Misalnya, maka dalam kes ini menyatakan zikir dan kemuliaannya, menjelaskan tentang mulianya berzikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini ayat Al-Ahzab nombor 41. Yang bermaksud, wahai orang yang percaya mereka itu akan Allah. Wahai orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Allah SWT. Sebut oleh kamu akan Allah SWT sebutan yang banyak. Uzkurullah. Banyak menyebut Allah. Banyak mengingat Allah. Zikran kathiran, iaitu dengan sebutan yang banyak. Maka kita berzikir. Okey. Lalu dia kata, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni azkurkum. Maka yang dimaksud itu apa? Iaitu maka sebut oleh kamu akan daku, maka menyebut aku akan kamu. Fadhkuruni,
engkau sebutlah aku, iaitu Allah SWT, aku akan menyebut kamu. Ini surah Al-Baqarah ayat 152. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang bermaksud dan sebut oleh kamu akan Allah SWT akan sebutan yang banyak, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah ayat-ayat yang jelas menyuruh kita untuk berzikir kepada Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang nak tanya, tuan-tuan puan-puan, zikir sehari berapa jam? Zikir sehari berapa banyak? Allah, Allah, Allah berapa banyak? La ilaha illallah berapa banyak? Sehari berapa kali? Kalau ulama-ulama sufi dulu, sekarang dan dululah, mereka melazimi ini. Tasbih. Melazimi tasbih ini. Jadi sentiasa berpegang Allah, Allah, Allah. Jadi dia dah ada bimbingan mursyid dia. Mursyid tarekah dia dah ajar dah. Engkau zikir, mulakan dengan zikir dengan baca selawat 3 kali dulu. Lepas tu jangan lupa baca Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Falak, misalnya dia, mukadimahnya. Lepas tu kau mulakan dengan zikir La ilaha illallah, La ilaha illallah. Baca La yang gerak. Berapa banyak? 100 kali misalnya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dia berzikir. Ikut petunjuk yang telah ditetapkan zikir tersebut oleh guru dia. Lalu disambung. Lepas zikir La ilaha illallah, lepas tu zikir Allah. Berapa banyak? 1000 kali. Allah, 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 Allah. Dan lain-lain. Ini dia tuan-tuan. Iaitu berzikir, mengingat Allah. Banyak, bukan sedikit. Kita buat dengan banyak. 10,000, 5,000, 7,000, 6,000 dan lain-lain. Ini adalah bahagian daripada tuntutan di dalam agama. Kerana menuntut kita untuk berzikir. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu apa? Alladzina, mereka yang percaya ia akan Allah Taala dan tetap hati kami itu dengan menyebut akan Allah Taala, adalah dengan menyebut akan Allah Taala tetap segala hati mereka itu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Justru banyak berzikir menyebabkan iaitu mereka tatmainnul qulub. Okey. Lalu dan firman Allah Taala, fa idza qadaitumus salata. Maksud dia apa? Iaitu fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum. Apa yang dimaksud daripada hadis ni tuan-tuan dan puan-puan? Fa idza qadaitumus salat, maka apabila ayat ini bermaksud, maka apabila telah kamu sempurnakan akan sembahyang kamu, maka berzikir kamu, fadhkurullah, maka berzikir kamu akan Allah, qiyaman, pada hal kamu berdiri, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, pada hal kamu berdiri dan duduk dan berbaring. Ini maksud dia. Qadaitumus salat. Tunaikanlah, sempurnakan solat kita. Maka kamu akan berzikir kepada Allah Ta'ala pada kamu berdiri, duduk dan baring. Tak kisah dalam apa pun kita sentiasa zikir, solat dan ibadah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Ini. Dan juga berzikir pada malam dan siang dan di darat dan di laut. Tak kisah. Malam, siang, banyak berzikir. Allah, 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 Allah. Di darat dan di laut. Sebab itu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dia karang hizib. Ada hizib bahri. Isi dia tentang laut. Ni dia amalkan hizib itu untuk di laut. Perjalanan di laut diselamatkan daripada bencana. Lalu di darat. Di darat hizib barri. Nama dia hizib barri. Hizib barri ni macam mana? Ialah hizib yang dibaca ketika perjalanan naik unta misalnya di darat. Itu maksud dia.
pada masa kaya, miskin, sedikit, dia sihat. Dan dengan sir perlahan dan jahar nyaring. Dengan sir, sama ada dengan sir dalam hati dia berzikir Allah, 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 atau jahar Allah, Allah, nyaring Allah, Allah, Allah supaya makmum ikut. Salahnya. Demikianlah tafsir ini kepada kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Inilah tafsir ini datang daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu disebutkan lagi tuan-tuan dan puan-puan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khabarin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min i'ta'il waraqi wadh-dhahabi wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Qalu ma dzaka ya Rasulullah? Qala zikrullah. Maksudnya apa tuan-tuan? Hendaklah sesungguhnya aku khabarkan akan kamu dengan yang terlebih baik dan amal kamu, dan yang terlebih sucinya pada Tuhan yang memiliki akan kamu, dan yang terlebih tinggi daripada derajat-derajat, dan yang terlebih baik daripada bahawa diberi akan kamu emas dan perak, dan yang terlebih baik daripada bahawa kamu akan dapat akan seteru kamu, maka kamu kerat akan leher mereka itu dan mengeratkan mereka itu akan leher kamu, yakni terlebih baik daripada perang sabil. Maka kata sahabat, apa amal yang demikian itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW adalah iaitu zikrullah ta'ala. Itu yang dimaksud, iaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan yattabi'una majalis adh-dhikri فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَإِذَا تَفَرَّقُوا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ. Yang bermaksud adalah bagi Allah Subhanahu wa taala beberapa malaikat yang berjalan, padahal mereka itu mencari akan majlis zikir. Apa majlis zikir? Iaitu perhimpunan orang yang duduk berzikir. Tengok. Ini disebutkan perhimpunan untuk duduk berzikir. Majlisan fihi zikrun. Tak kisahlah nak sebut majlis zikir ke tidak. Inti dia ulama dulu, sahabat dulu memang lakukan. Duduk untuk berzikir bersama. Hari ini kalau kita buat macam tu dah disesatkan, dibida'ahkan. Rasul tak pernah buat. Siapa kata? Ada nusus dia. Kita kena tarik lagi. Banyak umat Islam tu beramal. Masuk ke masjid untuk beramal. Solat, bukan hanya solat, malah yang lain-lain. Beramal. Lalu dia sebut perhimpunan orang yang duduk berzikir, dan apabila mendapat mereka itu akan majlis zikir, maka duduk segala malaikat itu. Jadi bila mendapat mereka itu akan majlis zikir, maka duduk segala malaikat itu serta orang yang berzikir itu. Dan mengelilingi setengah mereka itu dengan segala sayap mereka hingga memenuh akan barang yang antara mereka itu dan antara langit. Maka apabila bercerai-cerai mereka itu, maka naik segala malaikat itu kepada langit. Lepas tu fayas'aluhumullahu ta'ala azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum fayaquluna min indi ibadika fil ard
fayaqulu lahum kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yuhammidunaka wa yas'alunaka fayaqulu wa madza yas'aluni qalu jannaka qala wa hal ra'au jannati qalu la ya rab qala kaifa law ra'au jannati. Maksud dia apa? Maka bertanya Allah SWT akan mereka itu padahal ia terlebih tahu dengan kelakuan mereka. Dari mana kamu datang? Itu pertanyaannya. Maka sembah mereka itu daripada hamba-Mu di dalam bumi. Maka firman Allah SWT bagi mereka itu, betapa kamu tinggalkan akan hamba-hamba-Ku ini, maka sembah mereka itu. Kami tinggalkan akan hamba-Mu itu padahal mereka itu mengucap tasbih akan Engkau dan mengucap tasbih akan akan Engkau dan mengucap zikir akan Engkau dan memuji akan Engkau dan memohon mereka itu akan Engkau. Lalu disebut, maka firman Allah SWT, apa yang dipohonkan mereka itu akan daku. Maka sembah mereka itu, memohonkan mereka itu akan syurga-Mu, maka firmannya, ini firman Allah SWT, itu apa? Adakah melihat mereka itu akan syurga-Ku? Maka sembah mereka itu, tiada mereka melihat akan Dia, wahai Tuhanku. Maka firmannya, betapa lagi jika mereka melihat akan syurga-Ku. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jelaskan? Qalu wa yastajirunaka qala wa mimma yastajiruni qalu min narika fayaqulu hawraw nari faqalu la ya rabbi qala fa kaifa law ra'awha. Iaitu maka sembah segala malaikat dan meminta peliharakan mereka itu akan Engkau. Maka firman Allah SWT, dan daripada apa meminta dipeliharakan mereka itu akan daku, maka sembah mereka itu meminta peliharakan mereka itu daripada api neraka. Maka firman Allah atau firmannya, adakah melihat mereka itu akan neraka-Ku? Maka sembah mereka itu, tiada melihat mereka itu akan Dia, wahai Tuhanku. Maka firmannya, betapa lagi jika mereka itu melihat neraka-Ku. Macam mana kalau dia melihat neraka-Ku? Lebih kurang macam itulah. Qalu yastaghfirunaka. Qalu, maka mereka jawab, yastaghfirunaka fayaqulu ushhidukum anni qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru fayaquluna fihim ya rabbi fulanun abdun khata'un innama marra bihim wa jalasa ma'ahum fayaqulu wa aidan huwa qad ghafartu lahu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Rawahul Muslim. Jadi hadis ini adalah riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim. Bermaksud apa? Maka sembah segala malaikat dan memohon ampun mereka itu akan Engkau. Maka firmannya, aku saksikan akan kamu bahawasanya telah aku ampuni lagi bagi mereka itu. Dan aku beri mereka itu barang yang diminta oleh mereka itu akan Dia. Dan aku peliharakan mereka itu daripada barang yang memohonkan peliharaan mereka itu akan daku. Maka sembah segala malaikat ada di dalam perhimpunan mereka itu, ya Allah, ya Tuhan kami, si fulan seorang hamba-Mu yang berbuat kesalahan iaitu berbuat maksiat akan Engkau dan hanya senya lalu dengan mereka itu dan duduk ia serta mereka itu. Maka firman Allah Ta'ala, dan ia pula telah ku ampuni baginya kerana mereka itu kaum yang tiada dapat celaka dengan mereka itu oleh orang yang duduk dengan mereka itu. Hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan, jadi boleh tunjuk pentingnya, betapa besarnya zikir, majlis zikir ini. Sebab itu dan disebutkan
Disebutkan oleh Syekh Ali Al-Murshifi rahimahullah ta'ala, seorang ulama tasawuf besar ni, Syekh Ali Al-Murshifi, di dalam kitabnya bernama Manhajus Salik ila Ashrafil Masalik. Manhajus Salik, jalan orang yang mencari, pengembara yang mencari, ila Ashrafil Masalik, kepada cara masalik yang paling mulia. Dan dia juga mengarang kitab nama dia Mukhtasar Risalah Kusyairiyah. Risalah Kusyairiyah ni yang ni. Ni tebal ni. Tebal ni. Itu adalah Risalah Kusyairiyah oleh Imam Kusyairi. Asalnya mutakallim, menjadi sufi yang besar. Mukhtasar Risalah. Ia nakal daripada setengah orang yang arifin. Yang mana dia nakal daripada al-arif billah. Ulama-ulama yang al-arif billah di kalangan ulama. Okey. Ia nakal daripada setengah orang yang arifin bahawa kemuliaan zikir dan kemegahannya dan kelebihannya atas yang lain daripada segala ibadah itu kerana berhimpun di dalam zikir itu, iaitu 35 perkara yang kepujian. Jadi apa? Kemuliaan zikir dan kebesaran kemegahan zikir, ini dan kelebihannya atas yang lain daripada segala ibadah, dia lagi tinggi daripada segala ibadah, itu kerana berhimpunan di dalam zikir itu 35 perkara kepujian. Kerana ada 35 perkara kepujian tu yang kumpul, yang berhimpun, yang terkumpul di dalam zikir. Jadi kita kena banyak mengamalkan zikir, dengan insya-Allah akan mengingatkan diri kita akan kematian, mengingatkan diri kita untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, mengingat kepada kita bahawa kita kena mendekatkan diri kepada Allah SWT, takhalli anir radha'il wa tahalli bil fada'il tajalli, seperti yang telah diterangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu dan yang lain-lain. Baik, insya-Allah mungkin kita iktifakkan pengajian kita sampai sekian saja. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan aulahuma intisalu awamirillah. InsyaAllah kita akan jelaskan bahagian itu. Maka saya sekiankan saja pengajian saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.